Dia direct senang sikit. Saya copy link tu senang sikit. Saya copy bagi lagi. Ha, nanti saya ringkaskan lagi cara dia. Okey, tak apa, tak apa. Sorry, sorry, tak apa. Yang penting dapat masuk. Boleh, boleh. Ya betul. Saya pun maklum dengan GB lah. Agar dia tak tiba-tiba masuk kelas saya. Okey. Boleh, boleh.
Terima kasih kepada Cikgu Syarul Azwan. Dan saya selamat pagi dan saya ucapkan kepada semua cikgu. Sorry, saya terpaksa tertukar banyak kali masa bersama dengan Cikgu Syarul. Segan pula saya sebab ada urusan tertiba-tiba. Dia mai, saya terpaksa. So, itu saja. Kita akan mulakan sesi. So, saya in short untuk aplikasi Padlet dulu. Okay, Padlet ni mungkin cikgu-cikgu dah ada yang dah biasa, ada yang macam mana. Untuk sedia maklum, Padlet ni dia dah disebabkan persaingan yang sangat hebat, dia dah ada buat revolusi terhadap platform dia. Padlet sekarang ni tak sama dengan Padlet lain lah. Bukan Padlet lain, Padlet yang sebelum ni. So, tanpa membazirkan masa, saya akan sharekan skrin saya. Okay. Okay, saya akan sharekan skrin saya di sini. Cikgu-cikgu boleh lihat. Tak banyak lagi, jangan risau, jangan panik. 14 slide saja. So, don't worry. Okay, nanti saya akan sharekan bahan ni dalam Google Classroom dan jugalah link kepada Cikgu Syarul agar boleh share dengan cikgu-cikgu. Untuk sesi ini, kita plan dalam 1 jam. Lebih kurang kita akan stop 10 suku ataupun 10 lebih. Sebab agar cikgu tak bosan dan cikgu dapat digest dan dapat hadam apa yang akan disampaikan. Sekiranya boleh, cikgu-cikgu kita sama-samalah menggunakan Padlet sama-sama dan nanti kita akan sesi praktikal. So, yang ini kita akan mula dengan teori dulu. Apa itu? Orang kata kan, bila kita minang mesti dah tahu orang tu juga kan. Okay, so yang bila kita nak guna sesuatu Padlet ataupun sesuatu apps, semestinya kita nak gunakan dan tahu juga kan asal usul dia, apa yang ada, apa yang dia boleh offer dan sebagainya. So, Padlet untuk student engagement, untuk keterlibatan murid kita. So, what can we do? What can Padlet do for you? Apa yang dia boleh lakukan adalah dia mudah guna. Cikgu-cikgu mudah guna. Saya boleh kongsi dengan cikgu-cikgu. Saya 2-3 minggu ini memang saya direct dengan bengkel robotics nak terbang sini, zon udara, zon selatan, zon timur. Minggu ni adalah zon Sarawak. Okay, so saya guna Padlet saja memudahkan nak hubungkan buat komunikasi dan sebagainya, perkongsian, penyampaian, semua ada menggunakan Padlet. So, ease of use. Cikgu yang tak ada basic tu pun boleh. Dia klik link, dia masuk. Dan dia menggunakan internet yang boleh katalah sikit. Dia tak berat. Okay, dia tak berat sangat. Okay, as wide, as deep as you need. Maksudnya, kita boleh buatkan seperti yang kita boleh buatkan yang buat dalam satu lesson, kita katakan taxonomy bloom, katakan apa kan. Kita boleh gunakan semua aktiviti, kita boleh lakamkan, bukan saja teks saja. Dia banyak benda. Kita nanti tunjuk, suspend dulu. Okay, quick way for student to engage. Ya, betul. Dia sangat quick. Macam tadi, kita nak perlukan link, kita prefer. Masukkan link, tekan saja dia masuk, dia hantar. Itu yang student nak sekarang ni. Dia tak maulah log in, log out. Pelbagainya menyusahkan. Sama dengan orang dewasa. You suruh saya log in, lepas tu nak sign in, sign up account dan sebagainya. Kita hadapi masalah itu. Walaupun nampaknya step tu mudah, tetapi kami rasanya receh step tersebut. Lepas tu, keempat adalah work is all mode of delivery. Boleh buat dalam apa-apa. Selain daripada cikgu nak mengajar aktiviti koko, aktiviti club, aktiviti panitia, boleh gunakan Padlet itu untuk buat satu engagement.
Lepas tu fill in the gaps between the more formal tools. Tak payahlah formal sangat. Dia boleh kita katakan informal, tetapi kita gunakan informal tu untuk pembelajaran. Sebab sekarang ni trend dia adalah memang informal learning. Walaupun formal, kita nak cuba dia jadikan informal. Okay. So, dalam Padlet ni kita ada banyak. Sekiranya cikgu-cikgu masih ada guna Padlet, ini tahulah. Kalau cikgu yang dulu memang akan dah diperkenalkan Padlet, lepas tu persepsi tanggapan adalah Padlet, bosan macam tu kan. Okey. Lepas tu disebabkan persaingan atau perkembangan teknologi yang begitu pesat, Padlet dia terpaksa membuat revolusi dengan adalah banyak fungsi, wall, canvas, stream, grill, shelf, black channel, maps dan timeline. Dia dah yang ni. Tetapi ada yang fungsi bila free account tu tak ada lah. Tapi saya rasa cukup untuk kita buat. Dia ada limitasi bila free account. Okay. So, example, saya akan tunjukkan example dululah. Example ini adalah war. Dulu ada war saja rasanya. Ada war saja dan ada fungsi lain. Tengok, di sini ada war. Okay, war ni maksudnya kita macam tempek lah. Orang kata zaman PAK 21 kan. Bukan PAK 21. Salah satu aktiviti PAK 21. Mereka kata apa? Letak saja, post. Letak saja, tempek tu saja dan sebagainya. Ada orang komen. Sekejap Okay, sorry ya. Saya tengok terpaksa ni. So, saya sambung. Okay, so dia tempek saja. Dia boleh delete dan dia boleh masukkan. Tengoklah gambar, boleh masukkan teks. Boleh masukkan image. Boleh masukkan YouTube link. Tempek macam tu dia kena cari. Dia tak ada kesusunan. Kita boleh highlightkan, boleh pinkan dia. Nanti kita tunjuk. Okay. Lepas tu ada grill. Grill tu lebih kurang sama dengan wall. Wall tu macam tempek pada wall lah. Yang grill ni dia arrange content in rows of boxes. Dia array lah. Dia susun dalam satu gunakan secara melintang dalam petak. Dia lebih tersusun. Banding dengan wall ni dia tak tersusun lah. Besar kecil bersatu dia tak kisah. Okay. Ini dia akan ikut. Bagi dia nampak lebih sistematik, lebih structural. Okay, itu grill. Lepas tu ada, bukan grill, grip. Sorry. Lepas tu ada canvas. Canvas ni best. Kita buat macam buat mind map kan. Mungkin cikgu-cikgu gunakan Jamboard. Okay, Jamboard. Jamboard tu sebenarnya juga berat lah. Boleh kata berat lah. Yang berat tu sebab dia banyak, dia cloud based kan. Ini pun cloud based. Kalau dia berat sebab dia banyak images, banyak multimedia. So yang ni canvas, kita boleh buatkan group. Contoh di sini kita boleh tambahkan connection. Dia letak dah, dia boleh letak connection. Oh, mechanics kena sini, konsep ni ke sini, konsep ni ke sini. Okay, dia boleh buat groups, boleh connect content. Dia nampaklah ada kesinambungan bila kita nak buat kan. Contoh jawapan anak murid kita tempel-tempel kan. Lepas tu kita boleh minta dia buat connection. Itu canvas. Okay. Lepas tu kita ada stream. Stream ni macam kita buat dalam Facebook, buat dalam Twitter, buat dalam Google Classroom. Itu namanya stream lah. Apa yang dia post tu dia akan berada di atas. Dia akan jalan macam tu. Dia akan bergerak macam tu. Dia akan macam nampaklah ada post, ada subjek, ada post tadi. Okay, itu stream. Bolehlah nak buat yang untuk communication ke macam mana kan. Lepas tu kita ada shelf. Bookshelf lah. Bookshelf ni biasa gunakan untuk kita bahagikan untuk task. Task 1, task 2, task 3 ataupun group 1, group 2, group 3. Lepas tu dia boleh apa-apa tu dia group 1 punya projek semua akan dibawa. Dia akan memanjang ke bawah. Group 2 memanjang ke bawah. Group 3 memanjang ke bawah. Lepas tu kita boleh tambah kolom lagi. Okay. Dia banyak-banyak kolom kita boleh tambahkan. Okay. So a series of column. Tadi grill tu adalah row. Melintang. Ini menegak. Itu terpulang kepada cikgu lah. Nanti kita explore sama-sama.
Lepas tu ada Black Channel. Black Channel ni dia ambil features yang moden lah, terkini lah Black Channel tu. Okay, back channel tu macam kita buat komunikasi untuk macam kita nak settingkan untuk kita anggap dah ada dalam WhatsApp, okay, dalam Telegram, dalam WeChat, mana-mana chat lah. Okay, Facebook Messenger, kita macam tu. Bagi dia ada rasa sikit lah. Sebab kadang-kadang ada murid dia tak pernah rasa. Tapi saya yakin dia percaya semua dah rasa ni. Okay, ada anak murid saya walaupun dalam kampung yang begitu kan, begitu pun dia buka TikTok, dia main syak-syak. Itulah kehebatan teknologi. Kalau kita tak ikut, memang kita rasa mereka akan rasa kita out. Itu yang mereka bagi tahu saya. Kalau cikgu tak main TikTok, cikgu out. Okey. Itulah dulu dia bagi tahu saya lah. So, yang ini ada map. Kita bolehlah buat satu add content to the point of the map. Kita boleh buatlah kalau kononnya sejarah, contohnya sejarah lah kita boleh buat, ataupun kita boleh mula dengan sejarah. Saya gunakan yang ni. Matematik bolehlah perkiraan kan masa, kita boleh gunakan macam tu sebab dia ada interaktif lah. Banding dengan Google Maps memang boleh, Google Maps memang boleh, tapi kadang-kadang Google Map dia loading tu lambat, terutama yang Google Map yang ada 3D tu, Google Earth. Bolehlah kita zoom, tapi dia ambil itu data yang begitu berat. Dari end kita nak sampai ke sana, memang kita dah berat. Sana nak terima tu lagi berat. Juga berat lah. Okay. So, lepas tu kita ada timeline. Timeline tu rasa dulu tak ada. Okay, timeline kita boleh letakkan timeline, bolehlah kita flatline ke, boleh ubah suai dia jadi flatline ke PK21 kan. Flatline, letakkan apa perkembangan, apakah prosedur, apakah algorithm, kalau yang tu boleh gunakan. Ubah je semestinya dia bentuk macam timeline, tapi kita boleh nak ubahkan step 1, step 2 dia apa, bagi dia tulislah kan. So, itu saja 6 tu, dan saya akan demokan bagaimana kita nak mula dengan Padlet. Simple kan? 10 minit dah settlekan yang theoretical part. Saya akan masuk dengan practical part. Okey. Kalau cikgu rasa saya pantas sangat, bagi tahu saya akan slow balik. Lepas tu kalau cikgu tertinggal, jangan risau. Nanti saya bagi recording, cikgu boleh tengok balik. Ulanglah tengok 10 kali pun tak apa. Okey, tapi you akan jemu dengan suara saya lah. Okey, muntah hijau nanti. So, cikgu, kita buka satu Google, satu tab, satu page macam tu. Sekejap, saya tengok ada tak komen apa ke. Oh, okey. So, kita mula dengan ni. So, cikgu type saja Padlet, sebab saya dah masuk tu. So saya jap. Cikgu type saja Padlet. Okey, orang katalah Padlet ni macam dah lama kan. Sebenarnya ada Padlet ni, kalau tengok kan, ada seorang scholar kan, dia buat perbandingan teknologi tu kan. Siapa yang leading, ada ranking tu. Padlet masih ada. Padlet masih boleh menang yang alat-alat teknologi yang dikatakan moden. Sebab Padlet ni pun berusia sebenarnya lah. Dia berusia. Okay. Okay, so cikgu, bila kita type saja Padlet, boleh tengok di sini sebelah tu. Kadang-kadang tengok jugalah Padlet tu. Dia ada information. Dia berumur dah berapa tahun dah? 2012. Okay. So, dia ada employee 26 orang saja. Kau tim satu, semua orang. Okay, semua tu. So, kalau cikgu nak gunakan, bolehlah guna cari apps dia. Okay, so kita akan masukkan di sini, Padlet, you are beautiful. So, kita klik saja Padlet, you are beautiful ni. Okay, kita nak tahu se-beautiful dia mana. Sebab dia simplicity. Ada orang kata dah, simplicity is the utmost beauty. Maksudnya yang paling simple tu waktu ni, paling simple kita buat, paling simple, paling mudah capai learning objective, itu yang paling beauty.
Sebab ada kadang-kadang orang yang buatkan apa? Guna pelbagai apps tetapi learning objective tu tak sampai. Dia masih pusing-pusing-pusing kat situ je. So, sorry cikgu bila dah cikgu nak masuk, saya guna incognito senang sikit. Baru saya boleh tunjuk bagaimana kita nak sign in semua kan. Okay. Okay. So, kita mula dengan Padlet You Are Beautiful. Klik saja dia akan sampai ke paparan sebegini. Okay. Dia boleh sign up for free. Kalau cikgu nak install apps Windows lah, boleh. Okay. Kalau cikgu nak explore benda-benda lain, boleh. Dia ada banyak produk lah. Kalau cikgu nak gunakan free, boleh je gunakan account D5, login. Tekan login ni. Login. Dia akan minta login dengan guna apa. Kalau cikgu ada banyak account, pilihlah Google tu. Boleh guna personal, boleh gunakan ID D5. Sebab apa? Sebab setiap account yang free, paling maksimum, kalau personal bukan ID D5 cikgu. Personal account, 3 Padlet boleh guna. Lepas tu boleh recycle, tak apa. Paling maksimum, D5 maksimum 6 ataupun 5. Dia lebih 2 dia bagi sebab itu account education dia bagi free pun dia bagi 5 macam tu. Ada perbezaan di situ. Ya, pakai MOE. Cikgu pakai MOE. So, cikgu login Google. Kalau cikgu login Google, dia mesti akan tanya. Sebab kita komputer banyak Google account kan. Okey, pilihlah D5 ataupun guna sign in dengan guna D5 cikgu. Pasti account betul, password betul. Contohnya lah, saya letak lah. Saya punya tak boleh lah sebab saya dah guna lah. Guna habis. Sebenarnya guna habis. Untuk yang tu. Okay, edu.my. Macam tu. Okay, lepas tu cikgu dah masuk, pastikan betul putiran semua. Dah betul. Tekan next. Okay, masukkan password dengan betul. Saya tak boleh bagi tahu password lah sebab password kita selain. Okay. So, bila pastikan password, tekan next. Contohlah, saya letak password jugalah. Sama-sama kita buat sama-sama. Okay. Pastikan password betul. Next. Okay. Oh, sorry. Cikgu bukan login. Cikgu sign up. Cikgu sign up. Okay. Ini account saya lah. Yang ada dah guna tu. Okay, saya back. Back. Okay. Sorry. Dia boleh masuk. Tapi kita kena admit je. Tak ada. Dia tak ding-ding. Okay. So, cikgu kalau tadi ada login, kalau cikgu baru tak ada account tu, cikgu tekan sign up. Tekan sign up, sama saja step dia. Dia perlu juga kita masukkan ID semua tu. Okay? So, sorry tadi tersilap yang langkah tu. Bukan login sign up. Kalau cikgu dah ada, sign up. Bukan saya. Dah ada account, login. Belum ada, sign up. Tetapi step tu sama. Okay? Boleh cikgu, saya berikan sedikit masa bagi cikgu cuba dulu. Sign in semua. Bila dah sign in tu, dia akan sampai sini. Tapi kosong lah. Kalau cikgu punya dashboard. Kalau cikgu punya kosong lah. Kalau tak ada benda, dia macam tu. Atau petak-petak kelabu tu.
Bila cikgu dah masuk sini, pastikan nama tu betul lah. Kalau saya Haigo lah, Happy Thursday. Macam tu. Padlet ni dia banyak positive vibes. Dia banyak bagi positive energy. You tulis apa pun dia kata fantastic, marvelous. Walaupun kita tulis satu ayat, you tak handsome, dia pun kata fantastic, marvelous. Itu yang saya test hari tu lah. Jahat-jahat sikit lah. Okay. Cikgu semua dah okey? Kalau semua dah okey, cikgu boleh tekankan satu pada live chat tu. Baru bagi saya tanda lah. Kalau saya tahu cikgu dah boleh masuk, saya boleh proceed. Okay, letak satu pada live chat. Okay. Thank you. Okay. Yang cikgu-cikgu lain pun boleh letak lah. Baru kita boleh proceed yang tu. Okay, ini adalah dashboard. Paparan utama, paparan utama dashboard. Okay. So, kosong tu kosong. Memang kosong lah. Okay. Cikgu Asru dah okay, thank you. Cikgu-cikgu lain pula. Okay tak? Ya tunggu sekejap dulu Okay. Thank you. Okay. Saya proceed lah. Okay. Kalau yang jam ni, bila kita masuk dah dashboard, dia ada kelabu. Sebab ini saya dah guna untuk kemarin. Kemarin dah. Okay. Yang ini kelabu, maksudnya belum. Ini ada Google account biasa. Tapi yang ini, satu lagi. Ini adalah D5. Cikgu boleh check account anda adalah D5. Nampak? G ni D5. Tengok biasa free dia bagi 3 saja. Tetapi dia bagi 2 yang lebih. Okey, macam tu. Kalau cikgu nak guna lagi 6 tu tak boleh lah, tak jadi. So, kalau D5 punya account dia ada lebih 2. Itulah kita ambil lah selebihnya. Cikgu nak upgrade boleh lah bayar duit. Kalau saya tak mau upgrade. Sebab saya nak guna biasa-biasa je. So, bila kita nak masuk, kita akan nampak banyak ni. Saya tukar sekejap. Ke sini baru nampak. Banyak ni. Make a Padlet, join a Padlet, lepas tu gallery, lepas tu ada upgrade. Okay, saya mula satu-satu lah. Bila make a Padlet, maksudnya kita dah mula. Okay. So, tekan je yang butang pink ni. Make a Padlet. Dia akan tanya, cikgu-cikgu nak make yang mana satu? Banyak tu. Baguslah dia bagi semua yang features-features ni free. Dulu tak ada banyak features sebenarnya. Tak banyak features. 7 features dia bagi free. So, cikgu nak gunakan yang mana satu? Okay. Kalau cikgu nak gunakan war, boleh. Saya tekan je war. Hari ini saya kongsi 3 lah. Biasa orang guna. Yang lain tu cikgu boleh explore. So, bila kita tekan je war, dia akan masuk. Cantik kan? High class kan? Di situ dia ada modify. Modify ini maksudnya kita boleh rename. Title, kita boleh rename. Rename lah hari ini. My GC sesi 1. Okay. Description tu cikgu boleh tulis. Kalau tak cukup panjang boleh tarik ke bawah. Panjang gila boleh kita tulis. Tapi dia ada limitasi rasanya. Kalau tak nak, biar saja. War. Okay, war. Dua mana? Dua less. Okay. Sekejap. Okay. Bila kita guna map share screen kan?
tambah. Oh, okey. Okey, kena tambah extension lah. Cik An, dia belum keluar lagi. Dia ada lah. Ah. Ah. Mm-mm. Okey. Okey, so saya terus eh. Okey, cikgu tadi kita pilih war kan. Bila kita pilih war, tekan je select, dia akan keluar. Okey, dia akan muncul. Tadi saya dah ulang balik. Dia akan muncul, dia akan keluar. Bila dia muncul, dia keluar, dia ada modify. Modify ni kita boleh ubah. MyGC lah. Hari ni MyGC sesi 1. Okey, title tu cikgu boleh lukarkan title tu kepada bahasa Melayu macam tu. Tak kisah. Boleh tukar. Bila kita dah mula dah siap tu, kita masih boleh edit nanti. Silap tu kita boleh mesej edit nanti. Itu dah banyak tu. Tapi bila edit dia tak akan hilang data tu kecuali kita delete. So bila dah ada, tengok dia sebelah sini, kita tarik bawah, dia ada ikon apa, cikgu nantilah boleh pilih. Bolehlah customkan contohnya ikon ni, ataupun cikgu nak tambahkan add your own icon logo sekolah, boleh. Macam tu boleh dah. Kalau no icon, no icon. Bila nak patah balik macam mana cikgu? Tak ada benda nak patah balik. Atas tu arrow. Arrow atas tu adalah patah balik. So kita patah balik, dia akan kembali ke sini. Dan ini sebenarnya adalah customize saja. Cikgu boleh pilih. Dan yang bestnya adalah, tapi untuk bahasa Inggeris kan, saya tak pasti dia detect tak yang bahasa-bahasa lain. Kalau bahasa lain yang kasar sikit, dia boleh filter. Boleh filter. Maksudnya replace backwards. Dengan nice emoji, dia akan tutupkan. Kadang-kadang ada murid kan, dia tulis perkataan yang kasar. Dia boleh filter. Lepas tu yang sini kalau cikgu nak boleh try lah sebab dia rasa dia dah ada language punya, dia boleh detect dah. Cuma kalau kita guna bahasa Melayu, contohnya lah kan kita singkatan lah. Singkatan tu dia tak boleh detect lah. Tapi ada satu step lagi di mana kalau cikgu rasa post murid tu nak moderate, contohnya dia hantar saya tengok baru saya approve, boleh tekan je approve. Maksudnya apa yang cikgu post,
dia tak akan direct masuk dalam Padlet. Dia perlu satu orang untuk review dulu baru boleh post. Macam tu. Sekiranya cikgu rasa, alamak, saya punya murid semua okey-okey, tak ada yang masalah, tutupkan dia, no worry. Itu adalah ikutlah. So, bila kita dah buat macam tu, dan atas tu kan, berkaitan dengan posting. Posting ni, ada kalau cikgu nak murid itu, mesti tulis nama, tekan je on. Dia mesti kena tulis nama, mesti akan display nama dia. Walaupun bukan nama dia, dia akan display email dia. Jadi, siapa yang post tu, cikgu boleh detect. Okay? Lepas tu, comment. Apa comments tu? Dia kalau contohnya, kita nak buat macam hari itu, PBDLMS, dia buat Padlet untuk ucapan Hari Guru. Betul kan? Dalam Padlet. Okay. Dia boleh allow viewer, siapa yang bukan dalam kelas tu lah. Contohnya kita kongsikan dengan orang lain, dengan ibu bapa. Dia nak komen, boleh tak? Macam tu. Kalau allow, dia boleh komen. Kalau tak allow, dia tak boleh komen lah. Comment post tu maksudnya satu tab. Nanti saya tunjuk satu tab tu. Okay. Reaction. Nak bagi apa reaction? Nak bagi like ke, votes ke, star ke, ataupun grade. Kita boleh buatkan pentafsiran di sini. Kalau cikgu-cikgu nak mula tu, like post dulu. Lepas tu vote pun boleh untuk mengundi, buat undian. Siapa yang paling hebat, paling cepat, paling menarik. Lepas tu kita boleh buatkan grade. 100 markah ke ataupun tolak jadi 10 markah. Macam tu. Okey, boleh cikgu? Contohnya 10 markah. Kita edit dah siap-siap. Lepas tu kita tak puas hati dah. Modify. Yang utama tu semestinya kita tak tahulah apa yang modify dulu kan. So, kita tekan next. Dia akan secara automatic save setting cikgu. Next tu adalah save. Dia tak ada next lah. So, bila dah okay, kita kata, okay, saya nak posting. So, saya start posting. Posting tu macam mana? Ini wall cikgu. Wall cikgu. Cikgu macam mana posting? Nampak tak ada tanda apa? Tanda tambah kat situ. Crosshair kat situ. Kita boleh gunakan. Kita over tu dia akan ada pencil. Satu pencil. Bila satu pencil ni kita tekan saja, dia akan keluar post. Maksudnya kita buat post kita. Contohnya, selamat datang lah. Selamat datang. Ini subjek lah macam kita buat email. Selamat datang. Lepas tu di sini, kita boleh masukkan file. Apa-apa file, dokumen dalam desktop kita. Contohnya, saya tekan dari desktop kita. Ini file-file saya lah. File-file yang ada. So, saya masukkan satu. Contohnya, activity PAK 21. Macam tu dah saya open tengok dia masuk dah. Bila dia masuk, dia akan nampak. Okey, apa benda tu? 0%. Dia akan bagi tahu berapa peratus. Bila dia dah siap upload, dia akan bagi tahu. Contohnya saya tak mau. Saya upload lagi yang ringan sikit punya. Padlet presentation pun boleh. Nanti saya tak boleh, saya sengak buka, dia tak jadi. Okey, so lampiran satu lah. Contohnya lampiran ni saya masukkan PDF. So dia akan run. Bila dia run, dia akan bagi tahu berapa peratus dia dah boleh, dia naik dan jam mana. Okay, kalau dia tak mau lagi, tak apa. So, bila gambar ni, take a photo. Take a photo tu, dia akan guna use your camera. Macam tu. Okay, kalau allow, dia boleh detect lah photo booth kita. Murid dia pun bersama lah. Boleh. Ni OBS punya tu. Sorry. Saya gunakan webcam. Okay, so take a photo. Okay,
Boleh tukar lah. Ini sajalah boleh letak caption. Okay, dah siap semua? Save. Dia akan upload. Dia lambat sikit sebab saya record screen dengan mic kan. So bila kita ni dah siap, kita dia dah naik dah. 80% nampak dia dah. Bila dia dah siap tu, kita dah bawah tu boleh tuliskan apa sama ni. Hai. Ini hai saya Cikgu Go. Macam tu boleh tukarkan color untuk yang posting nanti. Okay, 100% maksudnya dia dah berjaya upload. Okay. Bila dia berjaya upload, tunggu sekejap dia nak generate mungkin line saya. Lepas tu kita boleh tekan je. Nampak tadi punya. Tekan je publish. Maksudnya dia akan muncul di sini. So di sini kita boleh letak, nampak dah ni. Nama siapa, title dia dan sebagainya. Okay. So ya. Yeah. Ya, betul. Boleh. Sekarang saya nak sharekan link kepada cikgu-cikgu. Kita sama-sama buatkan itu. Di sini dia bila kita nak share kan, ataupun cikgu dah siap ni, satu contoh. Dah siap dah bahan ni. Saya nak share dengan anak murid. Saya tekan je share. Okey. Sini ada banyak boleh share. Share Facebook ke, share dalam blog ke, share dalam Google Classroom ke, nak export ke. Senang sebab kita dah buat. Lepas tu yang biasalah kita akan share, klik link to clipboard. Okay, klik link to clipboard. Lepas tu saya akan sharing masuk dalam live chat. Saya masuk dalam live chat. Cikgu tekan, lepas tu boleh cuba buat satu post di sini. Cuba buat satu post di sini. Mana-mana saya ajar automatic. Nanti saya akan tengok. Nah, bila tengok ada dah cikgu masuk macam tu. Dia akan muncul. Ada orang tengah buat kerja macam tu. Okay, silakan cikgu. Ya, hello. Okey, cikgu-cikgu akan nampak di sini ada grades kan. Grades ini adalah tadi kita susun, kita letak grades tu. Kalau tak mahu grades tu, kita boleh tukar je setting kepada bukan kepada like. So kita boleh tekankan reaction kepada like post. So secara automatik dia akan ubah secara sendiri. Okey, dia akan ubah secara sendiri. Tengok kita boleh bagi like. Hai, lepas tu ada boleh komen kat bawah. Ada yang komen kat bawah, Cikgu Azlan. Hai, saya pun boleh reply. Hai. Salam pengenalan. Okay, so kita boleh reply dan di situ kita akan nampak. Jadi, bila kita nampak dah kan, update elsewhere. Okay, kita update. Tengok. Okay, so saya akan nampak secara synchronize. Ini akan secara synchronize dan bila-bila saja boleh kita buat. Wow, okay. So kita boleh bagi kasih like dan lepas tu kita post kita kan. Tiba-tiba dia kat bawah je. Kita boleh adjust bagi dia jadi atas tu. Kita boleh tarik balik. Bila ke bawah-bawah nanti kita boleh tarik. Contohnya kita tarik ke sini. Boleh. Dia akan ada susunan macam tu. Okay, so kita boleh tarik. So bila ke bawah tu dia memanjang lah. Dia memanjang ke bawah. Kita boleh susunkan. Jadi kalau cikgu cuba letakkan. Contohnya lah. Saya letakkan satu task. Tadi PDF, gambar.
Kita boleh bagi link. Okay, bagi link. Link ini boleh link apa? Tekan je link tu, tengok banyak. Kita boleh record sound kita. Kita boleh hantar screen record. Kita boleh hantar padlet yang lain. Drawing, video recorder, location, image search, YouTube, Spotify, GIF, web search. Contohnya saya nak gunakan drawing. Tengok kita boleh draw. Draw lah robot ada. Contohnya lah ini robot saya lah. Robot yang ada. Okay. Lepas tu bertukar yang tu. Lepas tu kita gunakan yang ni. Dia boleh draw saja, dia tak boleh view lah, dia tak boleh view. Lepas tu kita save, dia akan upload. Ini tertera robot saya. Okey, macam tu. Boleh tambah caption robot saya hebat. Lepas tu publish. Dia wujud lah. Kat situ. Cikgu-cikgu boleh cuba. Cuba buat post. Buat post dengan gunakan link. Boleh gunakan apa-apa link. Cuba. Tak rugi. Kita cuba. Boleh masukkan link. Link apa? YouTube channel. Letaklah YouTube channel. Carilah YouTube. Apa yang ada. Robot. Contohnya saya buat Scratch lah. Scratch, tekan je, enter. Dia akan keluar Scratch video yang ada. Tekan je Witcher Town. Okay. Witcher Town Scratch. Lepas tu arahan kita. Sila tengok, sila baca. Lepas tu kita publish. Dia akan muncul. Macam tu. Menarik kan? Hui. Hai cikgu. Okay. So, dia boleh muncul macam tu. Okay. Dah. Oh, hebatlah cikgu ni. Okay, so bila kan kita adalah contohnya ada gambar-gambar kartun tu, kita nak waktu tu kita nak setting kan. Jadikan dia adalah untuk bukan like lah, kita nak bagi grade. So kita letakkan grade. Contohnya 10 markah untuk yang Padlet ni. Save. Okay, close. Semua jadi grade. So saya beri grade ni. Tekan je grade. Berapa markah? Ni. Cantik sangat. 10 markah. So dia akan muncul 10 markah. Lepas tu kita bagi komen. Good drawing. Macam tu. Ni cikgu Go punya. Tak cantik. Great. Tekan. 1 markah. Mana lah. So kita boleh lah buat macam tu. Great tu. Sebab ada orang kata Padlet ni dulu dia ada satu persepsi. Padlet ni tak boleh buat apa. Hanya boleh like saja. Ya betul. Waktu tu kita guna 2012, 2013 dia pun baru, syarikat baru. Jadi dia dah berapa tahun dah? Hampir nak 10 tahun. Dia dah ada perubahan. Kita pun berubah dari muda jadi tua, dari kurus jadi berisi. Ini juga Cikgu Anisha, kita bagilah grade dia. Bagi dia berapa? Ni kreatif juga, bagi 10. Macam tu. Kreatif. Bayangkan kalau kita buat macam tu, mungkinlah cikgu murid-murid tu dia mungkinlah kita yang pernah buat tu dia biasalah, tapi bagi murid dia akan rasa menariklah macam tu. Okey, saya di sini Cikgu Azlan. Cikgu Azlan nak bagi grade jugalah. Okey, bagi grade. Sebab Cikgu Azlan bagi love lah, kita bagi dia 10. Okey, macam tu cikgu. Okey, so apa lagi kita boleh buat? Okey, contohnya kita tak masih link lagi. Kita location, kita boleh record audio, boleh record video, boleh record screen recorder. Bila tekan je screen recorder, tengok apa jadi. Dia perlukan extension, cikgu install saja. Okey? Sebab kalau cikgu lagi nak gunakan audio recorder. Tengok dia tanya.
use your microphone. Allow. Okay. Audio booth. So, kita record. Mula tekan record lah. Cikgu Sazru handsome. Semua orang suka. Tutup. Okay. Boleh kita dengar balik ataupun playback and save. Kalau tidak, kita boleh discard restart. Alamak, tiba-tiba kan kita record, lepas tu anak kat situ jerit mama. Okay, so kita boleh playback, discard, dan apa, kalau tidak kita boleh playback, check tengok. Lepas tu kita save. Okay, bila save tu dia sama, proses yang sama. Bolehlah gunakan dengar ini. Okay, 7 saat. Lepas tu save, publish. Yang ini bukan kita boleh nyanyi dalam tu lah. Kita buat yang sentences kan, ayat-ayat yang mudah macam tu. Oh, Cikgu Azlan punya, ini okey tak? Oh, okey. Cikgu Azlan punya, okey lah. Bagi 10. Okay. So, kita boleh adjust. Boleh susun. Bila susun kita ni, boleh susun. So, apa lagi kita boleh buat? Ini war saja tau. Cikgu bayangkan ada banyak template lain. Tak cukup nak kongsi sebenarnya. Okay, so kita image search dan 3 titik tu ada banyak benda. Sama je lah benda-benda tu. Cikgu boleh guna. Okay, so bila kita dah siap ni, dia akan memanjang ke bawah. Contoh yang ini kan, selamat datang dia memanjang ke bawah. Jangan risau, kita tarik dia, heret dia ke atas sekali. Dia akan ubah secara automatik. Ui, siapa yang baca tu? Okay. So kita dah ada ni. Dah siap dah. Cikgu-cikgu rasa dah. Okay, kita dah siap ni. Kita nak simpan. Ataupun nak export. Kita tekan je yang ni. Gear tu. Gear ni kan. Gear ni. Tarik ke bawah. Check semua dah okay. Tak ada masalah kan. So kita boleh tekan share. Kita boleh invite members. Maksudnya kita boleh bagi dia tak public, secret. Hanya kita share link saja dia boleh masuk. Kalau kita tukar je public, mana-mana pun boleh search. Kita boleh change privacy. Tapi untuk dia sekolah kita tak perlulah kita buat privacy. Hanya orang yang dapat link tu boleh. Ataupun kita nak sharekan QR code. Kita tekan saja, tak payah pergi QR code generator. Dia akan tolong cikgu generatekan. Lepas tu boleh embed. Kalau cikgu-cikgu ada website, ada blog, boleh masuk dalam blog sekolah pun boleh. Email, share Facebook, Twitter, Google Classroom. Last sekali kita boleh save PDF ataupun print. Kalau save PDF, apa terjadi? Jom kita tengok. Dia akan tanya lah paper site kita apa, portrait ke landscape. Kalau kita nak portrait, kita publish PDF, tengok apa terjadi. Okey, tunggu sekejap. Dia akan dalam PDF. Saya suka guna Padlet sebab memudahkan kehidupan saya. Jadi di sini kita ada dah semua teks yang ada. Audio tu tak ada lah. Bila kita klik, dia kena play lah macam tu. Dia akan masuk dalam tu. Ada link. Dia ada link. Okay, link video tu tekan saja dia ada link. So ini dah cara memudahkan dan ada lagi nama kita, sesi bila, grade tu macam mana? Jap. Grade tu ada. Okay tak? Grade tu tak wujud. Macam tu. Tapi dia akan bawa kita ke link tu. Ini adalah bukti lah, cikgu. Bukti kita sebenarnya. Bukti kita dan kita pun boleh simpan nanti. Okay, saya kembali ke sini. Dan cikgu boleh save as image ataupun save as CSV. Okay, ataupun Excel terpulang kepada cikgu ataupun cikgu nak print terus. Okay, so ini satu wall saja. Dan kita boleh 3 titik lagi. Banyaklah kita boleh sama saja fungsi dia. Dan kalau cikgu tak nak, boleh delete.
Kalau delete itu masuk hilang semua, kita boleh achieve. Achieve dulu, nanti kita guna balik. Contohnya saya achieve. Okay, dia akan bawa ke dashboard tadi. Hilangkan. Achieve dah, satu tu. Ini achieve. Bila kita masuk ke mate, ini yang tadi punya. Okay, tadi punya. So, bila kita achieve, dia akan simpan di sini. Achieve pun dia bagi 4 sajalah. Jadi, total up kita boleh guna 8 sebenarnya. So, saya pun tak mau ni. Saya delete. Dia akan delete forever. Masukkan kod. Dia takut orang kacau komputer kan. So, enter. Dia akan delete. Bila delete, dia tak akan dah. Dia tak dapat cari dah. Cikgu tak dapat cari dah. Tetapi kalau kita simpan, jadikan arkib, dia masih ada 4 untuk kita jadikan arkib. Itu adalah tak berbahaya. Okay? Normal. So, saya akan tunjuk satu lagi yang bagaimana kita buat, bagaimana bila kita dah buatkan bersama dengan anak murid apa terjadi. Saya akan kongsikan contohnya ni lah. Kemarin punya untuk apa? Computer science punya. Yang ini adalah shift. Yang ni computer science punya yang untuk bersama dengan Cikgu Sarawak. So, mereka tengok task pertama, dia akan nampak banyak tu. Task kedua, task ketiga, ni semua anak murid buat ni. Macam tu. Okay, task keempat macam tu. So, mudahlah saya simpan. Dan dia boleh memanjang ke situ. Apa informasi, apa X section, semua tu. So, bagaimana pula saya kongsikan yang ni. Make a Padlet. Sama, make a Padlet. Gunakan yang ni. Okay, guna yang ini, biru. Tekan. Dia akan starting your Padlet. Setiap kali dia background tu, dia akan optimize lah. Cikgu boleh edit nanti. Saya tekan next lah. Sebab yang ni editing nanti cikgu boleh explore. Okay, dia akan secara automatik tanya, first section tu apa? So, first section mungkin kumpulan 1. Save. X section, kumpulan 2. Ini boleh buat kumpulan tugasan kolaboratif kat sini. So, boleh tambah lagi. So, ini boleh kata bahan kumpulan. Okay, bila dah macam tu, dia memanjang ke bawah. Dia akan tambah. Jadi, kumpulan pertama, dia akan tambah ke sini. Macam tadi, dia punya hasil dan sebagainya. Okay, so cikgu saya share link ini kepada cikgu. Cikgu pandai-pandailah. Bahan kumpulan. Tuliskan tugasan 1. Tugasan 1. Contohnya tugasan 1. Sila tunjukkan perasaan anda terhadap sesi pertama ini. Lepas tu saya tak mau white, saya tak yellow. Saya publish, tengok dia akan keluar yang yellow. Ini tugasan 1. So cikgu-cikgu pandailah, pandai-pandai sendiri. Pecahkan anda sendiri kepada group 1 and group 2. Boleh cuba-cuba. So saya akan share link tu dalam Google Classroom lagi. Cikgu boleh silakan masuk cuba pengalaman tu. Jadi lelaki grup 1, perempuan grup 2. Bagus. Kita tengok siapa yang paling kreatif. Gunakan sekreatif mungkin untuk tunjukkan perasaan anda. Jom kita tengok. Adakah siapa akan jadi pemenang? Okey. So, adakah kita akan buat jadi penilai lah. So, saya akan jadi star pula. Okey, star pula. Okey. Red star. Berapa tu? So, lelaki, perempuan, kita tengok cuba siapa yang paling kreatif untuk menunjukkan perasaan ni. Okey, mudah je kan. So, di sini tekan je, jangan silap tekan ya. Okey, saya label dulu. Nanti ada orang silap masuk kumpulan lain. Lelaki. Okey. Okey. Lepas tu ini perempuan.
Save. Silakan, silakan. Okey, ada seorang lelaki dah. Apa tu? Okey, satu. Sekreatif mungkin. Okey, so saya boleh rate dah. Nanti kita rate balik. Nanti kita rate Okey, nanti kita rate. So, bila setiap kali dia keluar palette update elsewhere, maksudnya adalah cikgu-cikgu dia nak memulakan dia update. Tengok semua ni tengah rajin-rajin ni. Okey. Itu yang menarik. So, kita lihat dari paparan skrin ni, murid dia buat dan kita akan tahu murid itu bila dia buat sebab kita boleh sharekan. Dan di sini kita boleh rate sebenarnya. Ini contoh rate 3 star. So, kita bila nampak ada palang di sini, maksudnya lagi panjang, lagi pendek, lagi ramai dah respon. Okey, kita rate. Macam tu boleh rate. Macam tu. Contoh saja, cikgu jangan tersinggung Okey, kumpulan 2. Perempuan pula. Okey, kita beri rate. Rate 4. Sebab dia menari, kita bagi dia 5 lah. Okey, kita beri rate sekali lagi. So, cikgu-cikgu pun cuba rate kawan-kawan punya. Tengok, dapat rate tak? Macam tu. Ini kita boleh 4. Okey, rate 3. Okay, so kita boleh tengok yang respon-respon cikgu-cikgu lain. Di sini dia akan update secara synchronized. Macam tu. Lepas tu kita boleh tambah lagi lah kumpulan 3 ke ataupun tugasan berapa ke ataupun tugasan apa, kita boleh tambah lagi tugasan 2. Okey, tugasan 2 adalah berkaitan dengan sesi seterusnya. Sesi seterusnya adalah berkaitan dengan Google Docs. Sila pastikan anda berada di Google Classroom. Sertai Google Classroom melalui pautan ini. Contohnya, kononnya lah. Kita buat macam tu. So, kita ada nanti saya ke Google Classroom buka balik yang tu. Okay, sekejap saya buka yang ni. So, saya save link. Saya balik ke sini. Boleh saya kongsikan link di sini. Dia secara automatik dia akan tahu, dia akan detect. Okey, kita tengok. Oh, ada orang rate dah. Wah, boleh rate masing-masing. Kita keluar ni. Okey. Lepas tu kita publish. Tugasan 2 dah ada. Tugasan 2. So kita boleh dah macam tu. Okey, enjoy. Okey. Semua saya ada orang rate 2 star. Okey, lelaki rate perempuan, perempuan rate lelaki. Okey. Boleh bagi star-star kat situ. So itulah cara-cara simulasi lah bila kita buat macam tu bersama dengan anak-anak murid. Okey. Okey, ada cikgu dah tengah tunggu puas hati ni. Nak bagi yang very enjoyable. Oh, ada rate dah. Okey. So itu adalah contohnya kita boleh buat. So, dah 2 tu kita dah kongsi. Okey, seterusnya saya akan sementara lah cikgu buat dulu tak apa. Saya akan bagi balik ke Padlet dashboard saya. Saya akan tunjukkan satu lagi. Lepas tu kita akan end our session. Tak boleh buat banyak-banyak. Nanti cikgu pun pening nanti. Okay. So, kita boleh sebenarnya boleh make a Padlet lagi. Gunakan Canvas. So, sama je. Setiap kali mula, dia mesti akan optimize bagi anda. Saya tekan next dulu lah sebab saya nak mula dulu ni. Okay, so kita boleh tambahkan pen. Tambahkan apa-apa post lah. Contohnya post pertama, post 1.
publish. Okay, sama je. Post to publish. Dan kita boleh sebenarnya buatkan link. Okay, dia kena ada link tu. Dia akan ada banyak-banyak post, dia baru dapat link. Kalau tak ada benda ni, macam ni, tak ada, tak boleh link pula. Okay, so itu cikgu boleh explore nanti. So basically, kita biasa gunakan war, biasa gunakan shift, ataupun kalau kita tak nak dah, kita delete saja palette tu. Delete palette, salah mak. Delete palette, pastikan nombor itu sama, enter, dia akan delete. Kita boleh gunakan lagi lah. Okay, so kita tengok lagi. Tadi punya apa terjadi pula? Adalah banyak tu. Okay, so inilah contoh-contohnya lah kita boleh gunakan. Dan kita pun boleh join a palette. Join a palette maksudnya kita boleh masuk palette orang tu, kita join dua benda tu. Dan kita ada gallery. Gallery ini adalah palette-palette teams punya. Ini kawan-kawan orang lain punya. Kita boleh tengok apa idea-idea daripada kawan-kawan ni. Contohnya KWL, know what, know where learn lah. Okay, so ini ada contoh-contoh orang buat. Kita boleh tengok macam tu. So kita tak mau yang ni. So gallery dah ada, kita boleh follow. Kalau tak follow pun tak apa, tak terham. Dan di sini kita sekiranya cikgu-cikgu berminat, boleh dah upgrade. Tapi di sini saya nak tekankan lah, saya bukan salesman yang untuk ni So kita upgrade, kita adalah pro RM15 satu bulan. Okay. Dan basic dia ada 3 saja, free. Tetapi cikgu-cikgu, kita tadi boleh, bila achieve tu sebenarnya ada trick and tips lah. Kita boleh guna sampai 5 ataupun 8. Kalau cikgu nak rasa guna banyak-banyak free, boleh je cikgu buka banyak-banyak Google account. Boleh lah tu. Okay. So, itu sajalah daripada saya. Berkongsi dengan cikgu. Sekiranya ada kesilapan, kekurangan, saya minta maaf. 1 jam sharp saya berhenti. Okay. So, thank you so much. Okay, saya serahkan kepada Cikgu Syarul. Cikgu Syarul, over to you. Sesi palette dulu, lepas tu hadam dulu. Kita hadam dulu, sama-sama kita hadam dulu, sama-sama kita boleh mula apply. Cikgu kena apply dulu baru kita baru tahu, oh senangnya macam tu. Macam itulah. Okay. Ya, Google Doc. Ya, betul. Okay. Tak ada lah. Sama-sama kita guna dan tak ada. Kita guna dulu. Kita kena guna. Itu saja. Saya pun saya. Kelemahan dia adalah dia cepat. Dia cepat, dia mudah dan Halo, cikgu boleh dengar? Halo? Halo, cikgu boleh dengar? Halo? Ada.
Okey. 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 Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Stay safe. Thank you.